Okay, alright. Okay, semalam kita dah buat part yang pertama tu, iaitu tukar asas suatu nombor dalam asas lain ke asas 10 melibatkan operasi pendaraban. Kemudian kita buat juga asas 10 kepada asas lain melibatkan operasi pembahagian. Okay, kemudian kita belajar juga tentang menulis, mencari nilai nombor diberi, sama ada nilai tempat ataupun nilai digit. Kita dapat nampaklah perbezaannya macam mana. Kemudian kita juga dah belajar menulis suatu nombor itu ke dalam bentuk asas yang diminta lah. Cuma semalam ada sedikit pembetulan lah. Semalam sebut kat sini 1, sepatutnya dia ialah 5. Okay, ada yang bertanya lepas tu, saya baru pasal lah itu kesilapan. Okay, so untuk malam ni kita akan sambung kita punya part yang seterusnya, iaitu menukar suatu nombor daripada asas lain, okay, nombor asas lain kepada nombor asas lain. Okay, right. So pertukaran antara asas. Pertukaran antara asas, dia simple sebenarnya. Okay, dia simple saja di mana? Cuma step dia. Alright, ini kena ingat lah. Okay, untuk pertukaran antara asas, okay, pertukaran antara asas, okay, clue dia ialah yang pertama sekali, okay, pertukaran antara asas, okay, pertama sekali ialah, dia ada 2 step. Step yang pertama adalah tukar, okay, tukar asas soalan beri kepada asas 10 dahulu. Okey, di mana melibatkan operasi darab. Okey. Kemudian yang kedua, step yang kedua, dah dapat jawapan tersebut, barulah kita tukar, tukar jawapan step yang pertama tadi, kepada asas yang diminta. Dan dia akan melibatkan operasi pembahagian berulang. Libat operasi pembahagian berulang. Operasi bahagi. Alright. So, daripada soalan asas yang diberi, tukar asas 10 dulu. Kemudian tukarkan step asas yang pertama tadi kepada asas diminta. Itu step dia. Dalam arti kata yang lain, asas diberi, tukar asas 10, tukar ke asas diminta. Contoh. Contoh. Saya ambil yang mudah dulu ni. Untuk yang ni. Langkah pertama kita ialah kita kena ubah. Langkah pertama kita ialah kita kena ubah. Ubah 10111111 asas 2 ni kepada asas 10 dulu. Itu first kali. Tak boleh direct buat 101111 bahagi 3 terus. Tak boleh. Alright? Ini step dia. Jadi apa kena buat? Untuk pertukaran ke asas 10, langkah macam kita buat semalam tu, melibatkan operasi pendaraban berulang terlebih dahulu. Ini kisah ni lah. So copy pejap. Untuk kita cepatkan benda lah supaya kita dapat jimat masa. So cepat gini lah. So langkah pertama kita adalah kita ubah dahulu kepada nombor dalam begini. So kita ubah dulu. So nombor dia adalah 1, 10 kuasa. Di sini ada sebanyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nombor. Masa sampai dekat kuasa 6 lah. So 2 kuasa 6. Kemudian darab tambah dengan, sambung lagi kuasa 5 pula. Kuasa 4 pula. Saya copy dulu. Kuasa 3. Kemudian kuasa 2. Kemudian kuasa 1 dan kuasa 0. Itu step dia. 1 punya 0 sini. 0 kali dengan 2 kuasa 5. Kemudian 1 kali 2 kuasa 4. 1 kali 2 kuasa 3. 1 kali 2 kuasa 2. 1 kali 2 kuasa 1. Dan 1 kali 2 kuasa 0. Langkah pertama kita adalah ubah dulu nombor tersebut kepada nombor dalam asas 10. Itu step yang pertama kita. Yang wajib kita buat. Tak boleh direct bahagi dengan asas 3. Tak betul jawapan kita nanti. Alright? Itu yang pertama. Kemudian kita selesaikan lah. Selesaikan. Oleh sebab kita, katakanlah kita dah mahir part ni. Kita pun boleh skip lah step yang berikut tu. Kita boleh skip. Kita guna kata, kita bagi jawapan. Contoh katakan kita dah mahir bahagian pertukaran ni. Dan nak pula asas 2 kita boleh guna kalkulator. Kita pun ambil kalkulator kita. Tekan kalkulator kita. Macam tadi semalam. Mod 2 kali. Base nombor 3. Untuk asas 2, kita tekan simbol LOG, log. Pastikan skrin kita ada huruf B. Lepas tu kita buat apa lagi? Masuk nombor tersebut. 101111 kali. Tekan sama dengan, nak tukar ke asas 10, tekan simbol kuasa 2 ni. Kuasa 2. Dapat jawapan dia.
95. Itu step yang pertama. Tukar nombor tersebut kepada nombor dalam asas 10. 10 ni tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey je. Okey. Kemudian dah dapat jawapan ni, baru pergi step yang kedua. Okey. Ini step yang pertama, tukar dulu ke nombor dalam asas 10. Okey. Step yang kedua, barulah kita ubah jawapan tersebut kepada asas yang diminta. Ini step yang kedua kita, iaitu tukarkan. Tadi kita ubah, sekarang kita tukar. Okey, tukar 95 tersebut, okey, 95 tersebut kepada nombor dalam asas yang diminta lah. Okey, so asas 10 ni kepada asas yang diminta, iaitu asas apa? Dia minta dalam asas 3. So kita pun bahagilah dengan buat pembahagian berulang dengan 3. So kita buat macam tu, macam kita buat semalam juga. Sama macam semalam kita buat. Okey, saya ambil rendah sikit. Okey, so kita buat macam tu, macam semalam. Okey. Okey, jom jalan. Okey, macam tu. Okey, kita bertukar. Okey, 95 tukar kepada asas 3, kita pun bahagilah dengan 3. Berturut-turut dah. Okey, so nombor dia adalah 95. Nak tukar asas 3, bagi yang 3. So apa nombor dia? Okey. So mula-mula sekali kita gunakan kita buat gitu. Kita isi yang bahagian bawah dululah. Yang kotak biru tu dulu. Okey, so kita buat apa situ? Okey, so 95 kita bahagi dengan 3 akan dapat 31 poin. Ambil 31 sahaja. Okey, kemudian 31 bahagi 3 dapat 10 poin. Okey, dapat 10 poin. Ambil 10 sahaja. Kemudian 10 bahagi 3. Okey, 10 bahagi 3. Okey, 10 bahagi 3 dapat 3 poin. Ambil 3 cukup. Kemudian 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, 3 bagi 3 dapat 1. Okey, ambil 1 lah, tepat lah. Kemudian seterusnya 1 bagi 0 dapat 0 poin. Ambil 0 sahajalah. Alright, lepas tu selesai. Okey, kemudian 3 kali 31 dapat 93. Gitu. Bila kita tolakkan, baki dapat 2. Okey, 3 kali 10 dapat 30. Bila tolak, bakinya 1. 3 kali 3 dapat 9. Bila tolak, bakinya 1. 3 kali 1 dapat 3. Bila tolak, bakinya 0. Kemudian 3 kali 0 dapat 0. Bila tolak, baki 1. Jawapan ditulis bawah ke atas. So last kali kita dapat jawapan sama dengan tulis jawapan 10112 dan mesti tulis asas 3. Inilah dia langkah untuk menjawab soalan pertukaran antara asas. Mesti tukar ke asas 10 dahulu, kemudian barulah buat operasi tukar kepada asas yang diminta. Okey, cara kerja sama untuk semua soalan. Contoh yang ni. Okey, dia kata tukarkan 12121 asas 3 ni nak ditukarkan kepada nombor dalam asas 4, dia kata. Okey, dia nak nombor dalam asas 4. So langkah kerja kita yang pertama ialah mesti tukar dulu nombor asas 3 tersebut kepada asas 10. Jadi kat sini kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. 5 nombor, maksudnya kuasanya ialah kurang 1 lah, 4. Okey, buat itu. 1 kali dengan 3 kuasa 4 tambah 2 kali dengan 3 kuasa 3 tambah 1 kali dengan 3 kuasa 2 tambah 2 kali dengan 3 kuasa 1 tambah 1 kali dengan 3 kuasa 0. Okey. Step yang kedua ni tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Alright. So 1 kali dengan 1 kali dengan 3 kuasa 4 81. Yang ni step ni tak buat pun tak apa, tak ada hal. Tambah dengan 2 kali dengan 3 kuasa 3 27. Darab dengan 27. Yang ini kita boleh skipkan, tak ada masalah. Okey. Tak hilang markah pun kita tak buat yang ni. Okey, alright. Okey, so yang berikutnya 3 kali dengan 9. 1 kali dengan 9. Okey, berikutnya tu. Okey. Kali dengan 9. Kemudian tambah lagi dengan. Okey, tambah lagi dengan. Okey, 3 kuasa 1, 3. Okey, ni akan dapat 3. Kemudian tambah lagi dengan
1. T kuasa kosong 1 lah. Okey, so dapat jawapan apa lagi? Kita boleh skip kat yang ni, sama dengan 81 tambah dengan, okey ni 27. Okey, 27 kali dengan 3 kali dengan 2 dapat 54. Tambah dengan 9, tambah dengan 6, tambah dengan 1. Lepas tu selesaikan. 8154, 135, 136, 142, 151. Okey gitu. Yang ini kita tentu. Okey, so ataupun kita gunakan kereta begini, okay, dah buat step yang pertama ni, kita buat step pertama ni cukup. Kita gunakan kereta ikut yang dia. Contoh, 1 kali dengan, okey kita buat kurungan, 1 kali dengan 3 kuasa 4. Okey, tutup kurungan tambah. Okey, kurungan lagi 2 kali dengan 3 kuasa 3, tutup kurungan tambah. Okey, kemudian 1 kali dengan 3 kuasa 2. Okey, tutup kurungan tambah. Okey, kemudian 2 kali dengan 3 kuasa 1. Okey, tutup kurungan tambah dengan 1 kali dengan 3 kuasa 0. Okey, sama dengan, okey dapat jawapan dia 151. Okey, yang wajib tunjuk yang ni lah. Okey, yang ni markah yang pertama dapat kat sini. Okey, kemudian yang terakhir ni lah sini. Kalau pertukaran antarasan dia maksimum 4 markah lah. Okey, dah dapat yang ini, barulah tukarkan 151 tu kepada asas diminta, iaitu asas 4. Cara samalah macam ni. Cara sama macam ni. Iaitu kita buatlah itu 151, kita bahagikanlah dengan 4 sebab dia nak asas 4. Okey, asas 4. Okey, kita isi yang bahagian biru dulu. Ambil kalkulator kita tu. Okey, kemudian kita bahagikanlah dengan 4. Sepertinya soalan minta. Jadi 151 kita bahagikan dengan 4. Dapat jawapan dia ialah 37 poin. Ambil yang 37 saja. 37 bagi 4. Dapatlah itu nanti 8 poin. 9 poin. Ambil 9 saja. Okey. 37 bahagi dengan 4. Dapat 9 poin. Dapat 4. Bagi 4. Bagi 4. Okey. Dapat 9 poin. Ambil 9 saja. 9 bagi 4. Dapat 2 poin. 2 bagi 4. Dapat 0 poin. Okey. Sampai 0 kita pun berhenti. Okey. Kemudian kita buatlah. 4 kali dengan 37 dapat 148. Bila tolakkan, baki dapat 3. 4 kali 9 dapat 36. Bila tolak, baki dapat 1. 4 kali 2 dapat 8. Bila tolak, baki dapat 1. 4 kali 0 dapat 0. Bila tolak, bakinya dapat 2. Jawapan ditulis bawah ke atas. Sama dengan 2113. Okey, asasnya 4. Siap. Itulah dia langkah kerja yang mana kita wajib tunjuk ialah yang bahagian atas ni dengan jawapan ni, dan juga yang ni lah, iaitu operasi pembagian berulang tu, markah yang seterusnya sini, dan jawapan akhir ni ialah markah yang keempat. Maksima 4 markah sahaja, tak lebih lah. Okey, alright. So itulah langkah kerja untuk pertukaran antara asas. Okey, sama juga. 5 ke 6 pun, 7 ke 8 pun sama cara dia. Okey, sama cara. Cuma kat sini saya nak share sedikit lah. Kalau melibatkan asas 2 dan 8. Okey, ini sebagai clue lah, sedikit lah. Okey, ini sebagai clue sikit. Jika melibatkan pertukaran, pertukaran antara asas 2 dan asas 8. Okey, yang ini kita boleh gunakan kita. 3 cara lah. Satu cara macam biasa kat atas tadi tu. Okey, macam biasa kat atas tu. Seperti contoh sebelum ni. Okey. Cara yang kedua, saya tunjuk kepada awak. Okey, cara yang kedua. Okey, kita gunakan kereta. Okey, gunakan kereta. Okey, macam cara dia. Okey, contohnya kalkulator. Okey, contoh. Okey, tukarkan 1110101 gini. Asas 2 dia kata. Tukarkan kepada asas 8. Okey, kita nak buat yang ni. Okey, kalau yang ini contohnya. Okey, dia ada 2 cara. Satu cara ialah menggunakan kereta. Okey, untuk gunakan kereta, langkah dia ialah tekan mod 2 kali. Sama. Okey, mod 2 kali gitu. Kemudian tekan base nombor 3.
Base nombor 3. Tekan base, tekan nombor 3. Itu cara dia. Okay, macam ni ya. Okay, so kita tekan. Okay. Mode base nombor 3. Okay, screen ada huruf O lah. Okay. Screen ada huruf D. Okay, screen huruf D. Okay, so apa kita kena buat? Okay, kita tekanlah LOG. Tekan G, screen akan ada huruf B. Itu cara dia, mula-mula. Okay, dah dapat begini, tekan lock. Screen huruf B. Kemudian apa kita buat? Masukkan nombor. Okay, masukkan 1110101 ni. Okay, dia tekan sama dengan. Sama macam tu. Okay, tekan 1101. Tekan sama dengan. Okay, diberikan jawapan yang sama. Okay, jawapan sama. Dapat jawapan sama. Kemudian apa kita buat? Tekan pula simbol LN. Tekan simbol LN. Okay. Tekan simbol LN. Diberi jawapan. Okay, diberi jawapan dengan skrin dia adalah huruf O. Gitu. Alright. Kita tekan LN. Dapat huruf O tu. 355. Itulah jawapan dia. Okay. Dapat 355. Ada huruf O tu. Inilah jawapan dia. Okay, itu cara dia. Kalau gunakan kereta, begini cara dia. Untuk tukar asas 2 kepada 8, beginilah cara untuk buat jawapan. Okay, ini adalah cara untuk tukarkan asas 2 kepada 8. Okay, alright. Okay, yang kedua, kita tengok. Nak tukar sebaliknya pula. Okay, nak tukar sebaliknya pula, macam mana nak buat? Okay, so contoh, kita ikut tadi. Okay, contoh yang kedua. Sekarang, soalan yang sama, tapi nak terbalikkan je. Okay, nak terbalikkan. Oops, sorry. Sekejap ya. Kacau ni, sekejap ya. Kacau lagi. Okay, ni soalan pertama tadi. Nak tukar asas 2 kepada asas 8. Okay, begitu cara dia. Okay, sekarang kita nak buat step yang kedua pula, iaitu nak tukar sebaliknya. Okay, nak tukar sebaliknya. Okay, kita nak tukar macam ni pula kali ni. Okay, tukarkan 355. Okay, 355. Okay, asas 8. Nak tukar kepada asas 2. Okay, so cara macam mana? Caranya sama sahaja. Mod. 2 kali. Base nombor 3. Screen huruf D. Tapi kita mula tekan dengan simbol LN dahulu. Kita tekan LN dulu. Okay, tekan LN dulu. Pastikan hurufnya adalah huruf O pada jawapan. Pada skrin tu. Okay. Kemudian masukkan nombor 355. Tekan sama dengan. Dapat jawapan sama juga. 355. Kemudian kita tekan simbol LOG. Okay. Dapat jawapan dalam huruf B tu. Jadi huruf B. So jawapannya akan bagi ialah yang ni lah. Dapat jawapan yang asal semula, iaitu 1110101. Cek gini ya. Yang ni. Okay. So mod. Base nombor 3. Tekan LN. Ada huruf O. Masukkan nombor 355. Tekan sama dengan jawapan yang sama juga. Tapi lepas tu kita tekan LOG. Dapat jawapan 1110101. Okay. Itu cara menggunakan kalkulator. Right. Caranya sama sahaja. Untuk 2 ke 8, log dulu, baru LN. 8 kepada 2, tekan simbol LN dulu. Baru tekan simbol LOG. Okay, sekejap saya tengok ada soalan ya. Sekejap. Sir boleh repeat? Okay, alright. So, repeat lagi sekali ya. Okay, alright. Okay, saya repeat lagi sekali. Contoh. Saya repeat lagi sekali yang soalan contoh yang sebagai contoh lagi lah. Okay. Sebagai contoh lagi. Okay, supaya kita faham betul-betul. Okay. Sebagai contoh lagi satu, katakanlah. Okay, katakanlah. Okay, katakan. Dia kata tukarkan. Okay, tukarkan. Sebagai dua. Okay, contoh. Tukarkan. Contoh. 100 111 gini. Okay, gini. Dia kata tukarkan kepada asas 8. So, caranya sama. Okay, ambil kita tu. Tekan mod 2 kali. Tekan base nombor 3. Skrin kita ada huruf D. Tekan simbol LOG, lock. Okay. Dan skrin kita akan bertukar huruf B. Bila masuk huruf B, okay, masukkan soalan tu. Soalan kata apa?
Soalan kata 100111 tekan sama dengan dapat jawapan yang sama semula. Untuk cari asas 8, tekan simbol LN. Yang paling kiri tu. Dapat jawapan dia 47. 47 asas 8. Okey, itu untuk asas 2 kepada 8. Okey, untuk 8 kepada 2, contohnya, okey, tukarkan, dia kata, tukarkan, okey, tukarkan, contoh saya submit nombor lain, contoh saya tukarkan, okey, tukarkan 376 lah contoh gitu. Okey, 276 dia kata. Asas 8 kepada asas 2. So cara dia, kalkulator kita mod 2 kali, mod 2 kali, base nombor 3, okey, skrin ada huruf D, tukar dulu ke asas 8, tekan LN. Pastikan skrin kita huruf O. O ni untuk asas 8. Okey, kemudian masuk nombor 276 sama dengan dapat nombor yang sama juga. Untuk tukar ke asas 2, tekan simbol LOG, log. Tu jawapan dia. Dapat jawapan dia macam tu lah. Iaitu 1 lupa dah. Okey. 10, okey, 10 ada 4 kali, ada 5 kali, kemudian kosong. 10. Asalnya 2. Okey, itulah jawapan dan cara menggunakan kalkulator. Okey, ini cara yang kedua. Kita gunakan kalkulator untuk mencari jawapan dalam asas 2 dan asas 8. Okey, ini hanyalah untuk pertukaran asas 8 dan 2 sahaja. Sesama mereka lah. Okey, asas lain tak boleh. Saya masih cuba cari lagi untuk asas lain menggunakan kaedah lebih pantas. Takat ni belum jumpa lagi. Yang jumpa pun, jumpa pergi, balik kat jumpa. Okey, saya nak tunjuk pula cara yang ketiga. Okey, cara yang ketiga. Cara yang ketiga tidak guna kalkulator dan tidak guna juga operasi yang macam ni. Iaitu tukar asas 10, bahagi berulang, dapat asas 8. Ini cara lagi pantas untuk asas 2 dan juga asas 8. Okey, kalau tadi untuk asas 2 ke 8 kita akan tekan mod, base 3, script, okey, tekan log, masuk nombor, tekan lon. 7 step. Yang ini 3 step saja. Okey, contoh. Okey, contoh lah, kita bagi contoh. Okey. Contoh. Okey, contoh. Tukarkan. Okey, tukarkan 11001 gini. Okey, kepada asas 8. Okey, ini contoh. Okey, ini cara ketiga, itu cara congak sahaja. Congak saja. Cara congak ya, kita tengok ya. Okey, so cara saya nak buat, tidak perlu tekan apa-apa mod. Okey, tak tekan apa-apa mod. Hanya perlu buat begini saja. Okey. Kita buat macam ni. Gini ya. Okey, ni. Okey, nombor dia. Okey, mula-mula sekali kita buat, tulis nombor tersebut. Okey, 11000101. Okey. Itu step pertama. Tulis balik nombor soalan tersebut. Ikut kotak masing-masing gini lah. Mula-mula. Okey, gitu. Okey, kemudian step yang pertama tu buat gini. Okey, step yang kedua. Okey, step yang kedua. Di bawah kotak tersebut, kita letak nombor 1, okey, 2, okey. Mula-mula, okey, sebelum tu. Okey, mula-mula daripada kanan ke kiri, okey, daripada kanan ke kiri, kita pecahkan nombor tersebut 3, 3, 3. Okey, ni. Kotak yang pertama. Ada 3 nombor. Okey, ada 3 nombor. Okey, pecahkan 3 nombor. Inilah nombor yang pertama. Kotak yang pertama. Okey, 1, 2, 3. Okey, ini nombor yang kedua. Okey, ini nombor yang kedua. Kotak yang kedua. Okey, alright. Okey, ada apa yang angkat tangan? Adam? Boleh tanya, tak salah. Okey, so, okey, jap. Tak ada apa lah. Okey, alright. Okey. Saya ulang sekali. Langkah pertama, nombor yang diberi tu, kita tukar, kita buat begini, buat ikut grup-grup ni.
Kemudian daripada kanan ke kiri. Okey. Daripada kanan ke kiri, kita pecahkan nombor tersebut tiga grup dia. Setiap grup tu ada 3 nombor. Okey. Kanan ke kiri, pecahkan. Okey, so ini kita ambil lah. Okey, ini 101. Okey, pecahkan grup yang pertama. Kemudian 001 grup yang kedua. Yang ni pula lah grup yang ketiga. Okey, ini grup yang ketiga. Okey, itu cara dia. Langkah pertama kita pecahkan nombor tersebut ikut grup masing-masing gitu. Okey. Step yang kedua daripada kanan ke kiri pecah gini. Okey, alright. Kemudian setiap grup sama juga kanan ke kiri letak nombor 1 2 4 1 2 4 1. Dia mesti 1 2 4 gitu. Okey, ini step yang kedua. Masukkan nombor tersebut ikut nombor kanan ke kiri 1 2 4 betul. Kemudian step yang ketiga, yang ada angka kosong ni, atas kosong, maka nombor tersebut kita akan padamkan. Maksudnya, jangan kira nombor ni. Yang ada kosong ni, kita jangan kira nombor tersebut. Abaikan saja. Okey, ada kosong ni kita buangkan. Jangan dikira nombor tersebut, kita abaikan saja. Alright. So, habis tu apa jawapan dia? Okey, untuk kotak yang pertama ni, kita hanya kira nombor 4 dan juga nombor 1 sahaja. Tambahkan. Jadi berapa? 4 tambah 1 jadilah 5. Okey, yang ini kita buang ni. Maka tinggallah nombor 4 sahaja. Tulis 4 sahaja sini. Ini 1 sahaja. Siap. So apa jawapan dia? Jawapan dia akan jadi 145 asasnya 8. Siap. Itu je jawapan dia. Okay, jadi 1100 101 dia bersamaan dengan dia bersamaan asas 2 dia bersamaan dengan nilai 145/8. Cek tengok. Okey, kita cek tengok. Okey, mod 2 kali, base nombor 3. Okey, tekan lock huruf B. Okey, masukkan 1100 101 tekan sama dengan dapat jawapan yang sama. Tekan LN dapat 145. Samalah ni. Itu dia. Okay, tapi kita tak guna kereta. Kita guna cara manual gitu je. Repeat, apa kata? Gini saja cara dia. Okay, alright. Okay, satu contoh. Okay, satu contoh lah. Okay, satu contoh saya katakan. Okay, tukarkan. 11101 gini. Tak kisah banyak nombor, tak apa, tak ada hal. Okay je. Okay, asasnya 2 kepada asas 8. Asas 2 kepada asas 8. So, langkah kita apa kita nak buat? Langkah pertama kita, tulis dahulu nombor tersebut dalam asas. Okay. Buat kurungan lah sama ni. Buat begini. Okay. Masukkan nombor dulu. Okay, masukkan nombor dulu. Mula-mula. Okay, dia ada sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 2, 4, 6, 7. Okay, saya masukkan lagi nombor dia. Okay. Cikgu jalan kerja untuk tukar asal ada markah ke? Jalan kerja. Okay. Dia sini. Kalau kertas 2. Okay. Kalau kertas 2. Okay. Dia mesti ada markah jalan kerja. Okay. Tapi kalau contoh kalau ini markah 4 kan. Kalau ini markah 4. Buat begini. Ini markah pertama. Ini markah yang kedua. Ini markah yang ketiga. Ini markah yang keempat. Kalau buat gunakan kereta. Markah paling tinggi kan dapat 2 sahaja. Sebab apa? Sebab awak tak tunjuk jalan kerja. Awak gunakan kereta sahaja. So, kalau boleh, kalau kertas 2, jangan gunakan kereta lah untuk jalan kerja. Alright? Tapi kalau kertas 1 tak apa sebab jawab objektif ABC. Tapi kalau buat cara begini, boleh dapat markah. Yang mana? Boleh dapat markah full 4. Tak ada masalah. Okay? Alright. Itu saya beritahu lah. Okay, contoh ini. So, langkah pertama kita masukkan nombor. Okay, 1, 1, 1, 1, 0, 0, sesuatu ini. Okey, daripada kanan ke kiri, okey, daripada kanan ke kiri, kita pecahkan nombor tersebut serba 3. Okey, serba 3. So, ini 1, 2, 3, satu grup. 1, 2, 3, satu grup. Okey, 1, 2, 3, satu grup. Okey, ini satu grup. Okey, ini pula satu grup lagi. Dia ada 3 grup. Okey, grup pertama, kedua, ketiga. Kemudian, setiap nombor tersebut, kita letakkan angka
124, 124, 124. Okey, itu langkah kedua kita. Letak nombor 124, 124 gitu dah sama. Okey, sama nombor dia. Okey, langkah ketiga yang ada kosong kita buangkan. Maksudnya jangan kira lah, jangan kira. So untuk kotak yang pertama tu semua tak nak kira. Okey, yang pertama ni semua tak nak kira. Sebab apa? Dia ada 1, 1, 1. Semua nak kira. Okey, so kita ambil ni semua. So total dia 1, 2, 4, 7. Yang ini tak mau guna sebab dia angka kosong kat atas. Kita buang ni. Jangan kira. Okay. So apa yang tinggal? Ini sahaja yang tinggal. So apa nombor dia? 4 sahaja. Yang ini 1, 2, 4. Okay. Untuk yang ni pula kita tengok. Semua nombor kita nak guna. Sebab apa? Sebab dia ada nombor 1, 1, 1. So semua ini kita ambil kira. So ada sebanyak 1, 2, 4. Totalnya adalah 7. Totalnya 7. So jawapan dia jadi, jawapan dia akan jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ni asas 2 dia sama nilai dengan 7, 4, 7 asasnya 8. Tu cara menggunakan congak sahaja tanpa guna kalkulator, tanpa kita nak buat pendalaman berulang. Okey, ini asas 2 kepada 8. Macam mana kalau 8 kepada 2? Contoh lagi. Okay, contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, ini pula lah. Contoh katakan tukarkan 5, 3, 7. Asas 8 nak ditukar kepada asas 2. Ini pula nak tukar ke asas 2. Tadi 2 ke 8. Okay, sekarang 8 ke 2. Cara macam mana? Okay, cara dia macam ni. Okay, sama bentuk. Okay, sama bentuk. Cuma kali ini kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Okay, masukkan nombor dia. Okay. Dia ada 1. Okay, 1. 2. Okay, 1. 2. Okay, 1. 2 dan 3. Ada 3 nombor. Maksudnya 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kita buat sebab tu dulu. Okay, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okay. Kalau tadi kita pecah 3, 3. Yang ini kita akan pecah 1, 1. Itu step pertama. Kita pecahkan nombor tersebut kepada 1, 1, 1. Setiap bagian 1, 1 je. Okay. Pecahkan pada serba 1. Itu step yang pertama. Okay, so apa nombor dia? Okay, kita pecahkan. Okay, kita pecah. Okay, yang pertama kita pecahkan 7. Okay, kemudian pecahkan 3. Pecahkan 5. Okay, tadi asas 2, kita pecahkan serba 1. Setiap 3 pecahkan. Okay, ni tadi. Okay, ni satu nombor yang pertama. Okay, ini nombor yang kedua. Kita pecahnya gini. Okay, ini nombor kedua. Kemudian ini pula nombor yang ketiga. Tadi kita pecah nombor serba 3 daripada kiri ke kanan ke kiri. Kali ini kita pecahkan satu-satu. Ini nombor yang pertama kita pecahkan. Okay. Ini nombor yang kedua. Ini nombor yang kedua kita pecahkan. Okay. Kita pecahkan serba 1 sahaja. Okay. Kemudian apa kita buat? Bawah sama. Letak nombor 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Okay. Kemudian apa kita nak buat? Okay. Apa kita nak buat? Kita hanya perlu bilang saja. Okay. Ni nombor yang pertama tadi. 7. Okay. Ni nombor 7 tadi. Okay. Ni nombor 7. Alright. Ni nombor 7. Kita ikut color tu. Senang. Okay. Yang ni. Oh coy. Okay. Okay. Ni 7. Okay. Yang ni untuk yang 3 tu. Ini untuk yang 3. Dan ini untuk yang 5 tu. Okey. Cuma apa beza dia? Okey, beza dia ialah begini. Okey. Okey, saya nak bagi nampak color sikit. Alright. Okey, cuma kat sini untuk dapatkan 7, apa nombor kita perlukan? Kita perlukan nombor 1,
4, 2. Supaya kita tambah semua, dapat 7. Untuk 3, hanya perlukan nombor 1 dan 2 sahaja. Kita perlukan ni je. Yang 4 tak perlu, kita buang. Okay, 4 tak perlu. Sebab kita nak 3 nilai dia. Untuk 5 pula kita perlukan 4 dengan 1. 2 tak perlu. Kita buanglah 2 ni. Tak nak. 2 kita buang. Sebab kita nak angkanya adalah angka mesti dapat 5 sahaja. Yang ini kita buang sebab kita nak angka dapat 3 sahaja. So apa jawapan dia? Jawapan dia yang diperlukan tu letak nombor 1. Okey, so macam hujung ni. 4 ni. 4 perlu. 2 tak perlu. Tak kosong. 1 perlu. Tak 1. Tu cara dia. Okay, alright. So begini cara dia. So yang perlu letakkan nombor 1. Yang tak perlu tak kosong. Yang ini pun sama juga. Okay. Yang pertama tu tak perlu. Letak kosong. Kosong. Yang ni perlu. Yang ni perlu. Ini pula perlu. So apa jawapan dia? Jawapan dia akan jadi salin balik je lah. Okay. So akan jadi. Nombor jawapan dia akan jadi. Okay, sekejap ya. Kenapa jadi macam ni? Slow ni gini. Okay, so jawapannya akan jadi. Okay, 1, 0, 1. 0, 1, 1. 1, 1, 1. Asasnya 2. Itu jawapan dia. Jadi, 5, 3, 7. Asas 8. Dia samalah nilai dengan 1, 1, 0. Begini. Kemudian 0, 1, 1 ikut tempat tu. Okay. 0, 1, 1 dan juga 1, 1, 1. Itu jawapan dia. Okay. Sangat mudah, sangat simple, sangat senang. Begitu saja jawapan untuk kita dapatkan nombor-nombor itu. Ini kita congak saja, tak adalah buat jalan kerja yang panjang pun. Gitu. Okay, alright. Satu lagi contoh. Okay, satu lagi contoh last. Okey. Contoh satu yang tak akhir lah. Okey, contoh satu. Okey, katakan. Okey, tukarkan. Okey, 6, 1, 4, 3. Ini gini. Okey, 4, 2. Gini. Okey, tukar asas 8 ni. Tukar kepada asas 2. Kepada asas 2. Okey, so caranya sama kita buat macam ni. Sama sahaja cara dia. Okey, langkah pertama, okey, pecahkan serba 1 nombor dia. So dekat sini kita ada berapa nombor? Kita ada 4 nombor. Okey, ada 4 nombor ni ya. Ni nombor yang pertama. Okey, ni nombor yang kedua. Okey, ini nombor yang ketiga. Dan ini nombor yang keempat. Ada 4 nombor sini. Ada 4 nombor. So langkah pertama kita adalah pecahkan nombor semua ikut bilangan gini lah. Okey, kita pun tulis gitu. Okey, alright. Okey, sekejap lebih cantik je. Okey, sebuah dulu. Start atas sebuah dulu. Tak cantik tadi ya. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, alright. Sebuah nombor ya. Okey, ini kita guna kotak yang ni. Ikut color masing-masing. Okey, ni kotak yang ni. Saya ikut color gitu. Okey, color kuning. Saya ikut nombor kat atas tu. Okey, ini color biru. Okey, dan ini color kelabu. Okey, langkah pertama kita. Okey, langkah pertama kita adalah kita buat begini. Okey. Okey, pecahkan nombor. Sebuang dulu semua kali sebuang. Okey, alright. Step pertama kita ada 4 nombor. Kita buat 4 kotak. Okey, so 1, 2, 4 gini lah. Okey, nombor dia. Cuma kat atas ni, kita pecahkan nombor serba 1. So, ini 3 nombor ni kita kurungkan. Ini untuk nombor 2. 3 nombor kita combinekan. Letak untuk nombor 3. Okey, 3 kotak combinekan untuk nombor 1. 3 kotak kita combinekan. Kita sebuang sikit lah. Banyak sangat sebuang sikit. Okey. Boleh tak usah. Okey. Ni saya combinekan dapat nombor 6. Gitu.
Pecahkan serba satu. Okey, bawah tak begini. Kemudian apa kena buat seterusnya? Okey, seterusnya tengok. Untuk dapatkan angka 2, kita hanya perlukan nombor 2 sahaja. Ni kita perlukan. Yang lain tak perlu. Untuk dapatkan 3, kita perlukan nombor 2 dan 1 sahaja. Okey, alright. Kalau jawab macam ni terima tak? Okey, terima, insya-Allah terima. Okey, jawab ini boleh terima. Okey, kemudian untuk 1 kita perlukan 1 sahaja. 1 sahaja, dan untuk yang ni untuk 6 kita dapatkan 4 dan 2 sahaja. Tu je. Jadi apa jawapan dia? Okey, yang kita warnakan tu perlu, tak. Tak perlu. Tak perlu, tak perlu, tak. So yang kita perlukan letak angka 1, yang tak diperlukan letak angka 0. Yang ni kita tak mau sebab kita tak nak dia, sebab kita dah jumlahnya 6 saja. Kita buang ni. So perlukan tak kosong. Ini tak perlu, letak kosong. Ini tak perlu, letak kosong. Tak perlu, letak kosong. Okey, so jawapan dia akan jadi okey. Okey, so jawapan dia akan jadi so 6132 dia samalah nilai dengan 110. 110, kemudian 001, kemudian 011 dan juga 010. 010. Tu jawapan dia. Okey, cara begini diterima dalam jawapan SPM kita untuk markah penuh. Tapi kalau direct gunakan kereta, markah akan hilang sedikit lah. Sebab apa? Sebab langsung tak nampak jalan kerja dia lah. Sebab kita bisa ada jalan kerja, baru dapat markah penuh. Okey, ni selesai. Okey, ini kalau melibatkan asas 2 dan 8 sahaja. Kalau asas lain tetap kena guna cara yang beginilah. Tukar ke asas 10 dahulu, dapat jawapan, buat pembagian berulang, baru dapat jawapan akhir dia. Okey, alright? Okey, cukup. Okey, seterusnya. Okey, yang soalan C, D, E, F ni buat sendirilah. Nanti saya bagi jawapan. Okey. Seterusnya, yang penting adalah bahagian ini. Operasi tambah tolak melibatkan asas nombor. Dalam asas nombor, kita hanya belajar operasi tambah dan tolak sahaja. Okey? Operasi darab bagi kita tak belajar. Nak belajar nanti bila masuk EU nantilah. Okey. Untuk yang ini, untuk yang ini pun sangat senang. Kita boleh darab faham macam biasalah. Okey, alright. Cuma kita kena faham maksud dia. Okey, contoh 254 asal 6 tambah 34 asal 6. Langkah pertama kita. Susunlah buat apa? Buatlah. Ikut kotak macam apa. Kita buat susun ni. Okey, masukkan nombor. Okey, nombor dia adalah 254. Asasnya 6. Okey, langkah pertama. Masukkan ikut tempat masing-masing. Tambah dengan 354 asal 6. Okey. Cuma berhati-hati bila kita tulis jawapan. Okey, kita tulis jawapan kena hati-hati. Sebab apa? Sebab bukan jawapannya senang-senang gitu je. Alright? Okey, contoh. Sebagai contoh dulu. Okey, contohlah sebagai contoh dulu. Sebagai contoh mudah. Okey, contoh nombor biasa kita. Okey. Contoh nombor biasa kita, contoh sebut. Okey, sebut nombor 689. Ni nombor biasa kita. Contoh. 682 tambah dengan 354. Contoh kita sebut. Okey. So, 2 tambah 4, kita akan tulis 6 sini. Kan? 6. 8 tambah 5, kita tak tulis 13. Kita tulis 3 sini dan kita akan tambah 1 sini. Okey? Kemudian 169, kita tak tulis 10. Kita tulis 0 sini dan kita akan tambah 1 sini. Right? So, 1 lah gitu. Ini nombor biasa kita. Maksudnya, nombor biasa kita tak boleh lebih dari 9. Okey? Sampai 10 kita tak boleh. Maksudnya kat sini lah. Macam dapat 3 ni. Okey, so ini nombor biasa kita.
asas 10. Maksudnya 13 tolak 10 dapat 3. So, tambah 1. 10 tolak 10 dapat 0. Tambah 1. Ini nombor biasa kita. Maksudnya nombor biasa kita paling tinggi pun boleh pergi sampai 9 sahaja. Dia tak boleh pergi sampai 10. Sebab asas 10 nombor dia sampai 9 saja. Okey. Kalau lebih dari 9, bawah diturunkan, naik atas 1 tambah. Ini nombor biasa kita. Dia sama konsep dengan nombor yang lain juga. Okey, contoh ini. Nombor asas 6, okey. Nombor dia lah antara 0 hingga 5 sahaja. Itu clue penting. Okey, maksudnya asas 6, nombor dia sampai nombor 5 sahaja. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi apa kita kena buat? Okey, senyap. Contoh sebab. Okey, 4 tambah 4 sepatutnya. Okey, dapat 8 kan? Patutnya. Tetapi tak boleh sebab asas 6 nombornya sampai 5 sahaja. Jadi apa kita kena buat? Tolak 6. Okey. Kenapa tolak 6? Sebab nombor dia asas 6. Okey, bila asas 6, lebih saja kita tolak ikut dia punya asas tu. Itu cara dia. Jadi 8 tolak 6 berbaki 2. Dah kena ingat sini. Bila sini kita tolakkan, okey, bila dekat sini kita tolakkan dengan 6, maka nombor selepas dia kita akan tambahkan 1. Itu clue dia. Bila bawah kita tolak 6, di atas akan tambah 1. Tu kena ingat. Kemudian 5 tambah 1 tambah 5 patutnya dapat 11. Tak boleh. Kenapa? Sebab nombor asal 6 sampai 5 saja. Apa kita nak buat? Kita pun tolak 6 sini. Tolak 6 sini. Bila tolak 6, 11 tolak 6 dapat 5. Bila bawah kita tolak dengan 6, maka di atas akan bertambah 1. Gitu. 2, 1, 3 dapat 6. 6 pun tak boleh. Sebab nombor dia sampai 5 saja. Kita pun tolak 6 sini. 6 tolak 6 tinggal 0. Bila sini kita tolakkan dengan 6, maka nombor di atas sebelah kanan kiri tu akan kita tambahkan dengan 1. Tambah 1. Jadi 1 tak ada apa-apa nombor ni, salin balik saja. So inilah jawapan dia last kali. Tu cara untuk operasi tambah tolak melibatkan asas nombor. Okey, nombor tersebut tidak boleh lebih daripada nombor dia sendiri. Kalau asas 6 sampai 5 saja. Lebih tolakkan nombor itu dan selepas itu tambah 1. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Contoh yang ni. Okey, nombor dia. Tengok nombor dia. Okey, nombor dia. Sekejap ya. Okey, nombor dia. Okey. Saya ulang dulu, sepadam dulu semua ni. Okey, alright. Tengok sekali ya. Okey, nombor dia ialah apa dia? Okey, nombor dia ialah 3, 4, 3, 2. Okey, asasnya 5. Asasnya 5. So, bila asas 5, nombor dia hanya akan sampai 4 sahaja. Tu kena ingat. Okey, asas 5, nombor dia sampai 4 sahaja. Tu yang pertama kita kena ingat. Okey, sampai 4 je. Lebih 4 je, kena tolak. Nak tolak dengan apa? Ikut dia punya asas, iaitu 5. Okey, so tengok jawapan dia. 2 tambah 4, okey, tambah dengan, tambah dengan 1, okey, 1, 0, 3, 1. Asasnya 6, 5. Okey, kalau jawapan tu ni, tak ada apa-apa. Okey, kalau ada apa-apa tanya ya. Okey, so gini kita tengok nombor dia. Okey, yang pertama sekali kita tengok. Yang pertama sekali kita tengok nombor dia. Okey, 2 tambah 1. Okey, 2 tambah 1 dapatnya 3. Okey, 3 tak ada salah. Sebab tak lebih dari 5 kan. So kita pun kekal 3 sini. Asasnya 5. Gitu. Okey. Kemudian 3 tambah 3 dapat 6. Tak bolehlah 6 sebab jawapan kita mesti 4 saja. Apa kena buat? Maka kita pun tolak dengan 5. Okey.
tolak 5. Kenapa tolak 5? Sebab nombor kita adalah dalam asas 5. Tolak 5. So, bila di sini kita tolakkan dengan 5, okay, so 6 tolak 5, baki 1. Bila bawah tolak 5, maka dia atas itu akan bertambah. Bertambah 1. Okay, bertambah 1. 140. Jumlah 5. Tak boleh juga sebab nombor dia mesti sampai 4 saja. 5. Kita pun tolakkan. Bila tolak, 5 tolak 5, baki kosong. Bila sini biru, maka di sini akan bertambah 1. Gitu. Okey, 131. Jumlahnya 5. Tak boleh jugalah. Sebab dia lebih 5, lebih 4. Tak boleh juga. Kita pun tolak. Dapat kosong. Bila bawah tolak, maka di atasnya kan bertambah 1. Jadi 1 salin balik. So jawapannya jadi 1001 3 kuasa 5. Asas 5, sorry. Inilah dia cara untuk buat operasi penambahan. Di mana kalau lebih kita tolakkan, bila kita tolak di kanan, di kiri akan bertambah 1. Okay, alright. Okay, lagi sekali contoh tengok. Ambil yang panjang lagi. Contoh ini. Okay, contoh yang ni. Okay, nombor dia, kita ada nombor. Okay, tengok nombor dia. Okay, nombor ni yang kita ada ialah. Alright. So, masuk dulu nombor dia. Oh, sorry. Okay, nombor dia ialah. Saya padam dulu semua. Buat macam tadi juga. Supaya semua nampak lah. Okay, alright. So, langkah pertama kita ialah. Okay, nombor dia. 4, 6, 5, 3, 2. Asasnya 7. Tu tambahlah. Okay. Asasnya 7. Okay, kena ingat. Bila asas 7, nombornya akan sampai nombor 6 saja. Itu paling penting. Okay. Bila asas 7, nombornya sampai dekat 6 sahaja. Okay, sampai 6 saja. Lebih, kena tolak 7. Okay, tambah dengan. Nombor dia 5, 3, 4. Asasnya sama, 7. Okay, kemudian selesaikan. 2 tambah 4 dapat 6. Okey, settle kalau salah. Sebab apa? Tak lebih 7. So, kekallah 6 sini. Kuasanya 7. Okey, 3 tambah 3 dapat 6. Tak ada masalah juga. Salin balik saja. 5 tambah 5, 10. Tak boleh. Dia sampai 6 je. Apa kena buat? Kita pun tolak 7. Okey, kita pun tolak 7. Okey. Bila sini kita tolak 7, maka automatik nombor selepas itu akan ditambah 1. Bila sini tolak, di sini automatik akan tambah 1. Itu kena ingat. Tambah 1. Jadi yang sebelah kanan itu tadi 10 tolak 7 dapat 3 sahaja. Okay, 6, 1. Tak ada apa nombor sini, macam 7 lah. Tak boleh juga sebab dia sampai 6 je. Kita pun tolak 7. Sini tolak. 7 tolak 7, tinggal kosong. Bila sini kita tolak, maka di atas akan bertambahlah 1. Okay. Bawah tolak, maka di atas akan bertambah 1. 1, 4 dapat 5. Okay, 5 tak ada masalah. Tak lebih kan? So, kekallah 5 sini. So, jawapannya jadi 503, 66, asas 7. Tu cara untuk buat operasi tambah melibatkan asas nombor. Okay, very simple, sangat easy. Orang katalah gitu. Alright. Okay, siap jawapan dia. Okay, alright. Nanti saya betulkan semua ni lah. Okay, nanti saya betulkan semua ni. Maksudnya nampak cantik. Tapi yang penting ialah, bila kita tambah nombor tersebut, jangan lebih daripada dia punya asas. Lebih atau sama je, kita tolaklah ikut dia punya asas. Bila bawah kita tolak, maka di atas kita kan tambah 1. Okey, itu untuk operasi penambahan. Tolak di bawah, tambah di atas. Okey, sekarang kita tengok pula operasi penolakan. Dia ada beza sedikit sahaja. Okey, ni soalan D. Okey, alright. Okey, sekarang saya bagi awak masa. Cuba 1 minit untuk buat soalan D ni. Apakah jawapan dia? 1 minit je.
Okay, boleh tulis jawapan kat grup lah, tak ada salah. Nombor dia 5, 2, 1 minit cuba ya, sebab dapatkan jawapan. 5, 2, okay, 3, 8, 1, asasnya 9. Okay, kemudian ditolakkan dengan, okay, ditambahkan dengan 6, 2, 5, 3. Asasnya 9. Okay, cuba try buat. Apakah jawapannya? Okay, beri masa bukan 1 minit sahaja. Siapa dapat jawapan, beritahu kat grup lah. Saya tengok, kita check jawapan. Okey, kita check jawapan. Okey, jawapan masuk dah. Kita tengok jawapan daripada Mbak Trisha dengan Hana Humaira. Okey. Alright. 58644. Kita check tengok. Okey, 58644. Okey, dua-dua orang sama. Okey, kita check tengok. Okey, Aisyah Yasmin pun sama juga. Okey, kita check tengok. Alright. Okey. So 1 tambah 3 tak ada masalah, 4. Okey. Tak ada masalah sebab tak lebih 9, maka nombor tersebut dikekalkan. Kekalkan. Asasnya 9. 4, okey, asasnya 9. Okey, so untuk tiga-tiga yang bagi jawapan tadi, betul sekarang ni. Okey, alright. So untuk jawapan tadi, untuk yang ni, okey, Yasmin, Hana, Batrisha, Rozana, okey, saya ikut nombor-nombor saya semua, okey, alright. Majoriti semua dapat jawapan samalah. Okey, baguslah tu. Okey, so 8, 5, 13 tak boleh. Lebih 9, kita pun tolak 9. Okey, alright. So bila bawah tolak 9, maka di atas akan tambah 1. 13 tolak 9 dapat 4. Ini kan bertambah 1. Okey, setakat saya nampak baguslah tu. Semua dapat betul tu. Okey, alright. So tambah 1 sini. 3, 1, 2 dapat 5. Tak lebih. Tak lebih, salin balik. 2, 6 dapat 8. Sama juga. Tak lebih 9, salin balik saja. 5, 5 saja. Okey, so good. Semua orang betul. Tahniah, maksudnya faham lah tu. Okey, alright. So hanya satu saja yang kita buat. Bila di bawah tolak 9, di atas akan bertambah 1. Okey, itu clue dia. Okey, bila bawah ada warna biru, di atas akan ada warna kuning. Okey, tambah 1 lah maksudnya. Okey, next. Untuk operasi tolak pula. Okey, untuk operasi tolak pula. Okey. Kalau nombor biasa kita. Okey, contoh. Okey, nombor biasa kita. Okey, contoh. Okey, sebagai contoh yang mudah ya. Contohnya 682 ditolakkan. Okey, 682 ditolakkan dengan, ni nombor biasa kita, okey. Tolakkan dengan 490, okey, 97 macam gitu. Sebagai nombor besar sikit. Okay, supaya nampak lagi best lah. Okay. Ini nombor biasa kita. Contohnya, okay. 5, 6, okay. 4, 5, 4, 6, 8, 5. Ditolakkan. Ditolakkan. Ini tolak pula. Ditolakkan dengan, okay. Nombor dia adalah 3, contohnya 3, 9, 2. Contoh gitu. Okay. Contoh. Okey. 4583 ditolakkan dengan 692. Okey, tolak. 3 tolak 2. Boleh kan? Tak ada masalah. Tolak je lah macam biasa. Dapatlah jawapan 1. 1. Okey, 8 tolak 9 tak boleh. Bila tak boleh, apa kita buat? Kita pinjam kat sini kan? Okey, pinjam kat sini. Bila pinjam kat sini, ini habis. Tinggallah dia 4 sahaja kan? Ini pula jadi berapa? Dia akan jadi 18. Tuan-tuan faham lah? Ni nombor biasa kita. Bila pinjam, dapat 18. Okay, so 18 tolak 9, dapat 9. Maksudnya, kita pinjam, dapat 10. Kenapa dapat 10? Sebab dia asas 10. Nombor biasa kita. Okay, 4 tolak 6, tak boleh. Pinjam sini. Bila pinjam sini, sini sudah habis. Tinggallah 3 saja sini kan. Okay, 3 saja sini. So, yang ini akan jadi 14. Okay, yang ni habis, akan jadi 14. Sebab apa? Ditambahkan 10.
Ini akan jadi 14. Kemudian 14 tolak 6 boleh dapat 8. Okey, dapat 8. Gitu. Dan 3 ni tak ada apa-apa, salin balik saja. Okey, selesai. Ini nombor biasa kita. Bila kita tolak tak boleh, pinjam sebelah. Bila pinjam sebelah dapat 10. Sebab apa dapat 10? Dapat asas 10. So sama juga macam kes yang nombor kita ni. Cuma beza je sini lah, dia asas lain. Bukan asas 10. Okey, contohnya tengok. Okey, contohnya nombor dia ialah okey, nombor dia ialah kita contoh lah. Okey, contoh nombor dia, copy paste dulu. Okey, dia punya nombor. Saya masukkan dulu nilai dia. Okey, nombor dia ialah 62053. Asasnya 8. Itu. Okey, asasnya 8. Kita ingat tu. Okey, kemudian ditolak dengan 7, 2, 4, 3. Asasnya 8. Kita pun tolak macam biasa. Okey, tolak macam biasa je. Okey, 3 tolak 3 boleh. Tinggal baki dia kosong. Asasnya 8. 5 tolak 4 boleh, tak ada salah. Tinggal 1, tak apalah. Tak adalah pinjam apa-apa kan. Alright, kemudian 0 tolak 2 tak boleh. Bila tak boleh, pinjam sini. Bila sini dipinjamkan, tinggallah 1 sahaja sini. Okey, yang ni pula akan jadi berapa? Jadilah 8. Kenapa jadi 8? Sebab yang kosong ini kita akan tambahkan 8. Kenapa tambah 8? Ikut dia punya asas dia. Bukan dapat 10 lah, dapat 8. Gitu. Kemudian 8 tolak 2 tinggal 6. 1 tolak 4 tak boleh. Bila tak boleh apa jadi? Bila tak boleh, okey, kita pinjam sebelah ni. Bila pinjam sebelah ni, ini akan tinggal 2 sahaja. Yang ni akan jadi berapa? Akan jadi tambah 8, jadilah dia 9. Gitu. Okey, bila pinjam dapatlah sejumlah nombor yang sebelum itu, asas 8. Jadi 9 tolak 7 tinggal 2. Okey, yang ni pula okey, sorry ni. Sorry, mana pergi tadi? 62. Okey, ni sorry saya. Pinjam tadi dapat yang ni. Okey, pinjam tak ada. Ni akan tinggal 5, sorry 5. Okey, so tinggal akan dapat 5 sini. 5 pula tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab dia tak pinjam mana-mana. Okey, so akan jadi 5 sini. So jawapan dia akan jadi, okey ni, seorang kali ya. 3 tolak 3 boleh. Tinggal kosong. Baki dia. 5 tolak 4 boleh. Dapat 1 baki dia. 0 tolak 2 tak boleh. Pinjam sebelah ni. Bila pinjam sebelah ni, maka di sini nombor dia habis. Okey, nombor habis. Tinggallah 1 sahaja sini. Okey. Dan bila sini pinjam, maka sini akan dapat 8. Ikut dia punya asas dia. So dapat 8. Jadi 8 sini lah. Okey. Kemudian 8 tolak 2 tinggal 6. Kemudian sini pula 1 tolak 7 tak boleh. Bila tak boleh, pinjam sini. Bila pinjam sini, sini habis, tinggal 5 saja. Okey, tinggal 5 saja. Kemudian yang ini pula akan bertambah 8. Ikut dia punya asas dia tu. Okey, so 1 tambah 8 dapat 9. Kemudian 9 tolak 7 dapat 2. 5 tak ada apa-apa, operasi salin balik je lah. Okey, tu cara dia. Right? Maksud sini lah, kalau tadi kita tolak bawah ni, akan tambah 1. Tapi di sini, kalau kita pinjam, dapat sama macam asas dia tadi. Tu clue dia. Pinjam dapat sama asas tadi. Okay, so di sini clue dia ialah pinjam dapat sama asas dia. Yang ni tadi, bila kita tolakkan, okay, di sini tadi yang ni, bila kita tolakkan, okay, sini, okay, tolak bawah, okay, atas tambah 1. Ini clue dia, okay. Tolak bawah, atas kan tambah 1. Ini untuk clue operasi penambahan. Di bawah kita tolak, maka di atas kita akan tambah 1 nilai dia. Okay. Untuk operasi tolak pula,
pinjam sebelah dia, dapat hasil tambah yang sama. Ikut asas dia. Itu clue yang paling penting kita ingat. Okey, lagi sekali tengok contoh. Jangan risau dah. Tak faham tanya. Tengok betul dah. Awak akan faham lah insyaAllah. Okey. Contoh lagi. Yang ni. Nombor dia ialah, sebuang dulu semua ni. Kita faham nombor tu. Okey. Lagi sekali kita tengok. Okey, apa nombor dia? Okey, alright, apa nombor dia? Okey, nombor dia kita start dari sini lah. Okey, so 3, 2, 3. Okey, 3, 2, 3. Kemudian 1, 0. 1, 0. Okey, asasnya 4. Sempat. Okey, asasnya 4. Itu step pertama. Ditolak dengan 1, 3, 2, okey, 2, 3, 0. Asasnya sama 4. Okey, asasnya sama 4. Gitu. Berapakah jawapan dia? Berapakah jawapan dia? Okey, cek tengok. Okey, 0 tolak 0 boleh, tak salah. 0 lah. So, kekal 4 sini. Oh, sorry. Okey, kekal 4 situ. Okey, 1 tolak 3 tak boleh. Bila tak boleh, apa kita buat? Pinjam sebelah ni. Bila pinjam sebelah ni, yang ni akan berkurang. Tinggallah 2 sahaja. Yang ni pula akan bertambah 4. Ikut dia punya asas dia. Jadi berapa? Jadilah 5. Kemudian 5 tolak 3 dapat jawapan 2. 2 tolak 2 boleh. Tinggallah 0. Okey, 2 tolak 3 tak boleh. Pinjam sini. Bila pinjam sini, sini akan berkurang, tinggal 2. Yang ni pula akan bertambah 4. Jadi berapa? Jadi 6 sini. Okey, jadilah kat sini 6. Kemudian 6 tolak 3 dapat 3. 2 tolak 1 dapat 1. Siap. Itu jawapan dia. Okey, operasi tambah tolak melibatkan asal nombor. Pinjam dapat sama macam jumlah dia punya asas. Boleh faham? Okey, sekarang cuba. Okey, cuba sekarang ni 1 minit saja cuba buat soalan G. Okey, nombor dia lagi sekali macam biasa. 1 minit cuba. Okey, nombor dia ialah 1, 2, okey, 0, 1, 2, 1. Okey, 1, 2, 1. Okey, asasnya 3. Ditolak dengan 2, 2, 1, 2. Berapakah jawapannya? Okey, cuba dah. Okey, alright. Okey, Iman Fikri, okey, Aisyah Yasmin, okey, Iman okey. Okey, saya nampak ada beza sikit lah. Okey, Aisyah dengan Iman dapat jawapan sama, tapi Iman dia buat 1, 1, 0, 2, 2. Okey, alright. Cek tengok. Kita cek jawapan Iman dan jawapan kawan-kawan lain. Okey, alright, cek tengok. Okey, so yang pertama tu, 1 tolak 2 tak boleh pinjam sini. Bila sini kita pinjam, maka tinggallah dia 1 kat sini. Yang ni pula akan bertambah 3. Ni sini akan bertambah 3 ikut dia punya asas dia. So jadi berapa? Jadilah 4 dekat sini. Kemudian 4 tolak 2 tinggal 2. Asasnya 3. Okey, 1 tolak 1 boleh, tinggal 0. 1 tolak 2 tak boleh, pinjam sini. Sini pun tak ada. Kita pun start dari sini. Yang tak ada, pinjam sini dulu. Ini dipinjam, maka tinggal 1. Yang ni akan bertambah. Ni kan bertambah 3. Jadi berapa? Jadilah 3 sini. Sekarang dah ada nombor sini dah. Dia pun pinjam kat sini pula. So yang ini habis. Tinggallah 2 kat sini.
Yang ni pula akan bertambah 3. Sebab apa tambah 3? Sebab dia punya base, dia asal dia ialah 3. Okey, so 1 tambah 3. Okey, 1 tambah 3 dapat 4. Dapat 4 sini. So 4 tolak 2 dapat 2. 2 tolak 2 dapat 0. 1 tak ada apa-apa, salin balik. 1 apa-apa salin balik. So jawapan dia adalah 110202. Okay, so jawapan kita 110202. So Aisyah salah. Okay. Alright. Dengan sini jawapan. Okay. Hana salah kecuaian. Okay. Batisha betul. Aisyah Yasmin salah. Iman salah. Iman Nurul betul. Amirul Mukmin pun salah. Kecuaian. Alright. So berhati-hati, takut silap sajalah. Okay, alright. So berhati-hati kat situ. Okay, sekali lagi. Soalan yang H. Okay, soalan H cuba. Okay, nombor dia adalah 5, 2. Okay, 5. Okay, 5, 1, 2, 3. Okay, kemudian 2, 1. Asasnya 6. Okay, ditolak dengan 3, 2, 5, 1. Asasnya 6. Okay, cuba try. Okay, apakah nombornya? Okay, yang hujung ni memang kosong lah. Selesai, tak salah ni. So, asal 6. Okay. Okay. Hana kata, okay. Hana, Iman, Bella, okay. Batrisha, okay. Asra, okay. Semua, okay. Saya tengok semua nombor sama. Okay. Alright. Okay. Saya tengok semua jawapan sama tu. InsyaAllah betul semua lah kot. Okay. Alright. Okay. Cek tengok. So, 2 tolak 5 tak boleh pinjam sini. Bila pinjam, sini akan berkurang. Okay. Berkurang. Tinggallah 2. Yang ni akan bertambah. Okay. Bertambah ikut asas 6. Jadilah 8. Kemudian 8 tolak 5 tinggal 3. Okey, 2 tolak 2 kosong. Tak boleh pinjam sini. Ini berkurang tinggal kosong. Ini akan bertambah. Okey, akan bertambah 6. Jadilah dia 8. Kemudian 8 tolak 3 tinggal 5. Kosong 1. Kosong lah. Okay, alright. 5, 5. So, 5, 0, 5, 0, 3, 0. Tengok tadi, semua orang betul. Okay, tahniah dan bagus. Syabas, betih. Alright. Okay, settle untuk yang tu. Alright. Okay, cuma takut-takut kalau soalan exam keluar nanti, dia berbentuk masalah. Selesai masalah. Okay, contoh beginilah. Ini contoh soalan. Okay, soalan bentuk masalah. Kalau bagi soalan direct begini senanglah. Alhamdulillah rezeki kita kan. Tapi kita bagi bentuk gini. Bentuk selesai masalah. Jadi kita kena faham betul-betul, baca betul-betul supaya kita tidak silap faham lah. Okey. Kan soalan kata, Jasmine nak beli sebuah kereta baru berharga RM50,000. Harga kereta tu ialah RM50,000. Tu maklumat yang pertama. Harga kereta RM50,000. Semasa tempoh promosi, dia dapat, ni soalan kata, dia ditawarkan diskaun 10% daripada harga asal tersebut. Itu maklumat yang kedua ni. Okay. Ini maklumat kedua, waktu dia beli tu dapat diskaun pula. Alhamdulillah dapat diskaun kan. Alright. Dan dia kata pula yang tu dapat diskaun. Okay. Dan juga dia dapat juga loan 100% bank bayar. Maksudnya dia tak perlu bayar apa-apa. Okay, maksudnya dia beli kereta 100% bank bayar. Dia tidak perlu bayar apa-apa. Semuanya dia pinjam. Okey, tu maklumat dia. Jadi soalan pertama kata, berapakah nilai promosi? Saya tanya, berapa duit ke harga promosi tu? Dia tanya. Tu soalan pertama tanya. Okey. Kita tahu. Dan dia nak jawapan dalam asas 10. Soalan minta dalam asas 10. Senanglah sikit. Okay, maksudnya tak perlu buat apa-apa sangatlah. Okey. Sekarang soalan kata, dia dapat diskaun 10%. Berapa 10% tu? So ini macam operasi biasa lah. Jadi sama dengan, macam operasi biasa kita saja, dia dapat promosi 10%, so 10%.
Okay, macam sama biasa. Okay, 10%. Okay, 10% darab dengan harga asal kereta iaitu RM50,000. Okay, tekan kata, dapat jawapan. Okay, ini untuk markah pertama. Wajib tunjuklah. Okay, markah pertama ke sini. Dan lepas tu guna kereta, bagi tu jawapan lah. Dapat kat situ RM5,000. RM tak apa, tak ada hal. Okay, selesai. Markah yang kedua. Okay, harga asal kereta RM50,000, dapat diskaun 10%. Jadi harga kereta adalah RM45,000 je lah. Okay. Kan soalan kata, seterusnya, hitung jumlah bayaran bagi budak itu sekiranya Jasmine ditawarkan pinjaman bank. Ini soalan kata, dia kata bank bagi pinjam selama 9 tahun, 10 tahun. Okay. Maklumat kata, bank bagi pinjam. Okay. Kadarnya adalah 4% faedah. Maklumat pertama. Bank bagi pinjam, kita kena faedah. 4% setahun. Bagi pinjam selama 10 tahun bagi pinjam. Alright? Okay, so soalan kata apa? Soalan kata apa? Soalan kata cari jumlah bayaran bagi pembelian itu. Berapakah dia kena bayar untuk pembelian tersebut? Okay, itu soalan kata minta. Dan penting kali lah dia nak jawapan mesti dalam asas 9. Ini paling penting sekali. Sebab ramai murid kadang-kadang terlupa je ni. Okay, so pertama sekali, berapakah bank bagi pinjam kat dia? Okay. Jadi kata orang, jumlah pinjaman. Okay. Berapa? Okay. Dia kata bank cover 100% daripada harga kereta tu. Jadi harga kereta asal RM50,000. Dia dapat diskaun RM5,000. So bank bagi pinjam sebanyak RM45,000. Itu yang bank bagi pinjam. Tapi berapa kena bayar balik? Sebab apa? Bila kita pinjam dekat bank, mesti kita kena faedah. Okay, bank pun nak untung juga. So dia pun kena faedah. So cari dulu berapakah jumlah bayaran balik. Okay, bayar balik. Yang ini kita kena berbalik kepada zaman form 3, iaitu yang kita pinjam campur dengan faedah kena bayar. Okay, apakah formula bagi nak dapat yang ini? Ini kembali kepada tajuk form 3. Iaitu kita kena guna formula I sama K. Untuk dapat jumlah pinjaman, formulanya adalah P tambah dengan PRT. P tambah dengan PRT. Ini clue topik bab 3 form 3 matematik pengguna. Simpanan pelaburan, kredit dan hutang. Okay. Tajuk form 3 bab yang ni lah. Okay, kena guna formula ini. Iaitu P tambah PRT. P ni apa dia? P ni lah berapakah jumlah yang dipinjam. Itu maksudnya gitu. Jadi kita keluarkan maklumat. Maklumat kata dia pinjam sebanyak RM45,000. Itu maklumat pinjam. Dia maklumat beritahu. Okay. Kemudian bank pula kenakan faedah sebanyak. Okay. Faedah ialah I. R. Rate. R ni adalah faedah. Iaitu sebanyak 4% setahun. Okay. Dan berapa lama tempoh dia? T itu tempoh selama 10 tahun. Inilah maklumat. So kita pun gantilah dalam formula yang ini. Yang guna ni. So apa jadi? Kita pun masukkan maklumat. Gunalah formula tadi tu. Gantikan. So dia pinjam RM45,000 ditambah dengan, okay, ini adalah formula bagi PRT. Ganti gitulah. Okay, so PRT. So P dia. Okay, P dia ialah RM40,000. Okay, RM45,000 darab dengan dia pinjam diberikan faedah sebanyak 4%. 4% selama 10 tahun. Gitu. Yang ni untuk formula PRT. Start color, ikut color masing-masing. Senang rujuk. Okay. Ini yang biru ni adalah formula bagi faedah kena bayar.
Okey. Biru tu ialah kena bayar. Okey. Kemudian yang kuning tu ialah jumlah yang dia pinjam. Yang kuning tu ialah jumlah yang dia kena pinjam. Dia pinjam. Okey. Yang kuning ialah jumlah yang dia pinjam. Okey. Yang ni yang dia pinjam lah. Yang ni yang dia faedah dia kena. Okey, so dapat jawapan berapa? Dapatlah kat sini RM45,000 yang dia pinjam. Faedahnya, gunakan kereta RM45,000. Okey, Syimut clear dulu. Okey, RM45,000 kali dengan 4/100 kali dengan selama 10 tahun. Faedah yang kena bayar RM18,000 lagi. Jadi, total dia kena bayar sebanyak RM63,000. Okay, kenapa lebih pula? Sebab adanya kadar faedah. Jadi kalau boleh bila awak dah bekerja nanti, beli kereta, beli apa pun, belilah secara cash. Ataupun kalau tak mampu, beli hutang tak apa tapi kurangkan tempoh bayaran balik. Kalau tidak, melingkuplah kita kena bayar. Banyaklah. Okay. Biasa bank akan bagi tempoh selama 7, 8, 9, 10 tahun gitulah. Okay, biasanya 9 tahun soal bagi bank bagi pinjam untuk kenderaan. Kalau rumah bagi tempoh sampai 10 tahun, sampai 30 tahun, lagi lama lah. Bila lagi lama, lagi tinggi lah. Okay, alright. Ini jawapannya. Tapi sampai sini jangan stop. Sebab nombor ini dalam asas 10. Soalan minta asas 9. Dah dapat yang ni, jangan stop dulu tau. Okay, ini adalah nombor dalam asas 10. Kita ingat, soalan minta dalam asas 9. So, dah dapat jawapan ini, pastikan kita ubah dulu kepada nombor dalam asas 9. Okay, jangan silap, jangan tinggal. Nanti hilang maka free. Okay, so apa kita nak buat? Lepas kita nak buat pembahagian berulang. Okay, alright. Ni, buatlah pembahagian berulang. Okey, sama macam tu lah. Saya copy paste dulu. Okey, dia nak nombor dalam asas 9. Kita bagilah 9. Okey, so nombor dia kena bayar balik sebanyak RM63,000. Okey, lepas tu kita buat apa? Bahagilah secara berulang-ulang tu sampai dapat jawapan lah. Okey, so dia nak asas 9. Buat 9 sikit lah. 9, tak ada salah. Slow-slow ya. Okey, RM63,000 bagi 9. RM63,000 bagi 9. Dapat bakinya ialah sebanyak 7,000. Tulislah 7,000. Buat yang biru dulu. Okey, 7,000. Okey, 7,000 bagi 9. Dapat jawapan dia 777 point. Ambil 777 cukup. Yang ambil sebelum point je. Okey, 777. Kemudian bahagi lagi. Bahagi lagi sampai dapat kosong bawah dia. Okey, 777 bahagi 9. Dapat jawapan 86 point. Ambillah 86 sahaja. Point tak payah. Okey, 86 bagi 9. Dapatlah 9 point. Okey, 86 bagi 9. Dapat 9 point. Ambil 9 cukup. Okey, 9 bagi 9. Dapat 1 tepat. Tak 1. 1 bagi 9. Dapat 0 point. Okey, stop situ. Okey, lepas tu apa kita nak buat? Okey, kita pun selesaikan yang seterusnya. Okey, kita buat mula. 9 kali 7,000 dapat 63,000 tepat. Begitu. Bila ditolakkan, bakinya kosong. 9 kali 777. Okey, so 9 kali dengan 777 dapat jawapan 6993. 6993. Bila ditolak, bakinya akan dapat 7. 6 kali 86. Okey, 86 kali dengan 9. Dapat jawapan 774. Sini dapat 774. Bila tolak, bakinya 3. 9 kali 9. 81. Bila tolak, bakinya 5. 9 kali 1. Dapat 9. Bila tolak, bakinya 0. Okey, tolak bakinya 0. 9 kali 0. Dapat 0. Bila tolak, baki 1. So, jawapan akhir akan dapat 105. Okey, 105. Kemudian 370
asasnya 9. Itu yang paling last kali jawapan dia. Okey, kalau berhenti dekat 63,000, hilang maka 1. Dia sepatutnya akan dapat jawapan yang inilah last kali. Okey, 105,370 asasnya 9. Sebab soalan minta jawapan dalam asas 9. Okey, pastikan itu. Okey, next soalan kebat. Dia kata selepas 5 tahun dia dah buat bayaran sebanyak ini. Okey, ni maklumat. Maklumat kata selama 5 tahun dia sudah bayar sebanyak ini setiap bulan. Okey. Lepas tu dia kata apa pula? Dia kata dia merancang nak settlekan awal. Tak mahu tunggu 10 tahun. Okey. Walaupun bank bagi selama 10 tahun, tapi dia nak settlekan awal sebab dia ada duit. Dia nak duit. Jadi dia kata berapakah jumlah pinjaman yang perlu dijelaskan jika dia nak mengubah tempoh bayaran kepada 6 tahun sahaja. Okey, alright. Kali ni dia kata, soalan kata dia nak bayar tempoh 6 tahun sahaja. Berapakah yang dia kena bayar? Okey, alright. Saya tu okay, sekecil sikit lah. Nak jimat ruang. Okey, jom tengok. Kalau pinjam selama 10 tahun, dia kena bayar sebanyak ini. 63,000. Tapi sekarang dia kata nak pinjam 6 tahun saja. So, cara sama gini. Ambil cara gini. Cara sama begini, tapi dia nak tempohnya adalah 6 tahun sahaja. Okey, cara sama, tapi kita ubah kepada 6 tahun sahaja. Jadi berapakah dia kena bayar? Ganti sini ya. Dengan 6 tahun sahaja. Okey, so gunakan itu. Dapat situ. So kat sini RM45,000 yang dia pinjam. Okey, kemudian darab dengan 4/100. Okey, darab dengan 6 tahun. Kena bayar sebanyak 10,800 sahaja. 10,800 sahaja. Jadi total kena bayar 55,800 sahaja. Lebih murah lah. Sebab apa lebih murah? Sebab jelaskan lebih awal. That's why pentingnya kita bayar hutang cepat-cepat. Jangan lama-lama. Okey, dan soalan kata apa? Soalan kata dia okey. Okey, dua kata. Okey, yang kedua dia kata dia ada sebanyak ni. Dia ada banyak ni. Ni duit dia. Dia ada duit banyak ni, dia kata, dan dia pun nak bayarlah semua baki yang ada tu. Okey? Dan dia kata menggunakan, ini penting. Dia kata mesti guna asas 8. Okey? Menggunakan asas 8 dia kata hitung baki. Okey, berapakah baki yang tinggal? Dia kata selepas dia bayar semua kali. Dia macam nak buat. Yang dia pinjam, dia kena bayar sebab ni. Ini yang dia kena bayar. Okey, yang kena bayar balik. Banyak ni. Okey, untuk tempoh 6 tahun. Okey, sekarang dia kata dia nak jelaskan awal dan dia ada duit macam ni. Tapi kena ingat, sebelum ni dia bayar selama 5 tahun ialah 525 sebulan. Cari dulu. Okey, cari dulu yang ni penting lah, yang. Yang sudah dibayar berapa? Yang sudah dibayar setiap bulan 525. Okey, darab dengan 5 tahun. Setiap tahun ada 12 bulan. Okey, ni sebulan, okey, darab dengan setahun. Ni kena hati-hati ya. Pastikan kena tahu. Cari dulu yang dia sudah bayar. Okay, alright. So, dapat berapa? Clue direct ya. Okay, so, kalkulator kita 525 darab dengan 5 tahun, darab dengan setiap tahun ada 12 bulan. Jadi, dia sudah bayar sebanyak RM31,500. So, baki kena bayar berapa? Okay, itu penting tu. Okay, so, baki yang dia kena bayar adalah sebanyak. Okay, alright. So, baki kena bayar sebanyak. Okay. So, dia kena bayar balik berapa tadi? Yang tadi. Ni. 55,800. 55,800 ni, okay, ditolakkan dengan yang dia bayar 31,500. Jadi, dia kena bayar lagi baki sebanyak, tolakkan saja,
So 55,800 tolak dengan dia sudah bayar sebanyak 31,500. Tinggal baki lagi hanyalah sebanyak 24,300. Ini baki dia. Okey. Tapi kena ingat. Soalan minta dia ada duit macam ni. Okey. Duit yang dia ada sekarang ni. Duit yang dia ada sekarang ni ialah sebanyak 57654. Asasnya 8. Dan soalan kata mesti guna penyelesaian dalam asas 8. Jadi yang ini kena tukar dulu ke asas 8. Di baki kena bayar ni kena tukar dulu ke asas 8. Janganlah apa kata, jangan buat tukar asas lain pula. Okey. Kena bayar ni dalam asas 8. Okey, asas 8 asas 8. So yang ini kita boleh skip lah. Boleh skip. Gunakan kalkulator. Gunakan kalkulator je. Asal 8 dan 2 boleh gunakan kalkulator. Tak hilang akal lah. Okay, so dapat berapa? Kalkulator kita. So caranya adalah mod base nombor 3 D ni asal 10. Okay, masukkan 2, 3, 400. Okay, masukkan asal 10. Asal 8 tekan lon. Dapatlah 55,550. 55,550. Asasnya 8. Okey. Yang ni terdapat daripada kita gunakan kalkulator. Okay, iaitu mod tak boleh pandai sendiri dah. Okey, lepas tu kena buat apa? Buat operasi penolakan. Macam guna dia kata mesti guna kaedah ni. Dia kata menggunakan penyelesaian kaedah ni dalam asal 8. Kalau buat tolak biasa hilang markah, free je hilang markah. So wajib tunjuk dalam asas 8. Okey, so nombor dia sebab dia dulu. Okey, sebab hantar tu dulu pukul 10 cepatnya masa. Alright, okey, nombor dia ialah duit yang dia ada adalah 5 7 6 5 4 asal 8 ditolak dengan duit yang dia dah bayar 5 5 5 5 0. Okey. Okey, ada bagi jawapan. Okey. Okey, yang okey ni 2 3 4. Okey, alright. Okey, ni macam Zahir buat. Okey, Zahir buat begitu. Okey, bila Zahir buat begitu check takut saya silap tolak jap. Thank you Zahir. Okey, saya check dulu. Okey, 55,800 ditolakkan dengan 31,500 dapat jawapan begini. Okey, 24,500. Terbalik. Okey, sorry ya. 24,300. Okey, sorry. Thank you Zahir. Okey, bayar ni. Okey. So yang dia kena bayar mod base nombor 3 tekan 2 3 4 tadi tu. Gini, tekan lon dapat 57 354 typo 57,354. Okay, thank you yang tegur tadi. Okay, 354. Okay, 57,354. Okay, so 57,354. 57,354. Okay, so berapa baki yang dia dapat? Okay, alright. Okay, so thank you untuk Zahir yang bagi explain tadi kenapa dia bertanya soal. Saya pun check balik. Okay, betul. Okay, okay, Nozana pun bagi tahu dah. Okay, alright. Tak pasal lah. Okay, alright. So, 4 tolak 4 boleh kosong. 5 tolak 5 boleh kosong. 6 tolak 3 boleh 3. 7 boleh kosong. Habis. Okay, habis. Kosong tak letak lah. Lepas tu tak payah letak kosong lah. So, jawapan dia dapatlah beginilah sekali. Sama dengan 3. Okay. 3. Jawapan akhir dapat 300. Asasnya 8. Itu cara dia dapat. Okay. Jangan buat operasi penolakan biasa. Katakanlah awak buat macam ni. Katakanlah awak buat macam ni. Okay. Katakan awak buat penyelesaian begini. Awak macam ni. Katakan. Awak buat macam ni. Awak buat. Awak tukar dulu. 5, 7, 6, 5, 4, 8 ni. Awak tukar berdasar 10. Contohnya lah. Contoh. Okay. Tukar asal ni.
tukar asas 10, contohnya. Okey, dapat jawapan. Ni contohlah. Okey, so buat ni. Okey, mod base nombor 3 tekan lon. Saya buat 57654. Begini, orang tukar asas 10. Okey, dapat jawapan dia 24492. Okey, 24492. Punya awak buat pula. Awak buat pula 24492 awak tolak dengan 24300. Okey, dapat baki gitu contohnya. Okey, begini. Okey, tolak dengan 24300. Okey, dapat baki macam ni, 192. Kemudian awak pun tukar kepada asal 8. Contoh gitulah. Okey, asal 2, dia tukar sama dengan, okey, awak guna asal ni, dapat 300 gitu. Awak macam ni. Contohlah. Okey, awak cari asal 10 dulu, awak patah balik, kemudian baru awak tukar kepada asal 8 diminta pula. Kalau buat macam ni, kalau markah 4, tak dapat 4 markah. Sebab awak guna kaedah penolakan ni menggunakan kaedah dalam asas 10. Okey, yang ni awak guna asas 10 ni. Asas 10 ni. Sedangkan soalan minta mesti buat dalam asas 8. So yang ini dalam asas 10. Okey, ni asas 10. Okey. So apa kesan dia? Kesan dia ialah awak tidak akan dapat markah penuh. Okey, alright. Di sini adalah asas 10. So awak takkan dapat markah penuh sebab awak tak ikut arahan. Arahan kata mesti guna asas 10. Tak asas 8. Tapi awak guna asas 10. Maka apa jadi berkesannya? Kalau markah 4, awak tidak dapat markah langsung. Okey? Langsung tak dapat markah. Kerana apa? Kerana soalan minta kata mesti guna kaedah asas 8. Bila buat dengan asas 10, memang markah tidak ada langsung. Okey, rugilah. Okey, rugilah sebenarnya. Markah memang akan dapat kosong. Sebab tidak ikut arahan. Gitu. So hati-hati sudah, takut kesilapan. Jadi pastikan awak jawab soalan ikut apa yang soalan minta lah. Bukan ikut apa kita faham. Jawapan tu betul. Jawapan tu betul, sama jawapan kita kan. Tapi tidak boleh. Kerana soalan letak syarat dah. Mesti guna asasnya adalah settle guna kaedah asas 8. So wajib guna asas 8. So berhati-hati, takut silap nanti. Okay. Jadi kesilap konsep walaupun jawapan betul, markahnya tidak ada kerana kita tidak ikut arahan soalan. Okey, itu asas nombor. Okey, untuk asas 10, asas nombor. Okey, alright. Untuk SPM tahun ni lah sebagai penutup ni. Okey, untuk asas nombor ni, untuk SPM tahun ni, okey, untuk tahun ni punya, okey. PPT, exam pertengahan tahun, trial dan trial pasti masuk lah. Pasti masuk. Okey, dalam kertas 1 dan kertas 2 pasti masuk. Okey, tapi untuk SPM tahun ni saya jangka akan masuk lagi. Akan masuk lagi dalam kertas 2 dan dia akan masuk dalam bahagian A juga. Sama juga bahagian A. Right? So maksudnya topik ini pun silalah mahirkan diri, berilah perhatian yang lebih. Dia tak banyak pun. Tukar ke asas 10, tukar ke asas lain, tukar antara asas dan operasi tambah tolak sahaja. Okey, cukup yang tu. Okey, selesai bab 2 ni. Alright, sekarang saya nak pergi kepada bab 3. Okey, tak faham tanya dah, jangan segan-segan malu-malu. Okey. Bab 3 dia senang sikit sebab dia ayat saja. Tajuk bab 3 ni adalah tajuk yang paling saya tak suka sebenarnya. Kerana apa? Kerana tak banyak pengiraan. Hanya perlu membaca, menghafal, baca berhafal dia. Okey? Jadi dia sangat senang. Okey. Bab 3. Sebelum tu. Saya nak buat apa? Saya nak buat kata apa? Ikut topik senang kita nak tahu kita nak apa? Kita nak